Okey, kita sambung soalan seterusnya. Okay, soalan pembetulan kesilapan. Keimbangan duga syarikat Rushmore. Anda dikehendaki membetulkan kesilapan dalam jurnal dan ledger. Okey, membetulkan kesilapan yang berlaku dalam jurnal dan ledger lah. Lepas membetulkan kesilapan tersebut, anda dikehendaki menyediakan imbangan duga terselaras. Maksudnya, selepas melakukan pembetulan lah. Lepas tu, kena sediakan penyata keuangan. Penyata keuangan ni, Apur dengan PKK lah. Okey, so sekarang kita buat jurnal dulu. Okey, jurnal. Debit, credit. Okey, mana? Okey. Okey, nombor 1 Roman. Susut nilai sebanyak 20% setahun atas perabot. So, atas perabot adalah kaedah garis lurus. Macam mana kira dia? 20% darat kos, harga kos, nilai perabot pada nilai kos. Okey, perabot pada nilai kos adalah 8,000. Okey, kira 20% darat 8,000 dapat berapa? Kira lah guna kalkulator pun. 20% darat. Okey, 1,600. Okey. Yang keluar daripada formula ni adalah susut nilai. Susut nilai apa? Susut nilai perabot. Okey, susut nilai perabot adalah belanja. Kita letak dekat mana? Letak di Apur, bahagian belanja. Okey. So, kita boleh ubah dulu dekat imbangan duga ni, ataupun buat jurnal dulu. Tak apalah, kita sekarang cikgu nak buat di imbangan duga dulu lah. Okay. So, ada tak susut nilai perabot dekat sini? Tak ada. Okay. Susut nilai terkumpul je ada. Tu lain tu. Okay. Susut nilai ni, kalau susut nilai perabot ni adalah susut nilai yang berlaku dalam tempoh semasa, dalam tempoh perakaunan, iaitu daripada 1 Julai 2021 sehingga 30 Jun 2022. Okay. Kalau susut nilai terkumpul, susut nilai yang dikumpul dari sejak kita beli perabot tu sampailah sebelum 1 Julai 2021 ni. Macam tu terkumpul. So sekarang yang baru, susut nilai yang baru kita kira 1,600. So kita tambahlah dekat susut nilai terkumpul ni. Okey, tambah 1,600. Belanja susut nilai belum ada. So tambah dekat imbangan duga. Susut nilai perabot yang ni belanja. Letak dalam Apur. Okey, 1,600 ini adalah tempoh semasa susut nilai yang berlaku dalam tempoh semasa lah. Okey, belanja sebelah debit. Okey, so macam mana jurnal? Okey tak ni? Kita dah tulis dah debit kan? Debit susut nilai perabot 1,600. Satu lagi susut nilai terkumpul. Okey, asal susut nilai terkumpul kredit. Lepas tu kita tambah. So kredit jugalah. So susut nilai terkumpul perabot 1,600. Okey, 2. Okey, 2. Pulangan belian 220 telah dikreditkan ke akaun jualan. Akaun jualan baki nombor dia kredit. Lepas tu kita kredit juga. Maksudnya kita tambah lah. Kita dah tambah sebelum ni. Padahal itu adalah pulangan belian. Okey, contohlah. Tak faham. Awak tak faham lah ayat ni. Guna formula 3 kolom tu. Okey, betul. Salah atau yang dicatat. Pembetulan. Okey. Okey, yang betulnya sebelum catatan yang kita rekod lah. Okey, pulangan belian 280. Bila berlaku pulangan belian akan bertambah 280. Okey, biasanya bila kita pulangkan barang, hutang kita pun akan berkurang. Tapi cuba baca ayat dia habis. Telah dikreditkan ke akaun jualan. Ada tak dia sebut pasal ABB? Tak ada kan? So, kita anggap catatan kita untuk ABB tu dah betul. So, tak payahlah tulis. Okey? Tak payah tulis. Okey. Tengok. Allah. So tengoklah yang kita catat macam mana. Kita catat kredit akaun jualan. So tambahlah jualan, tak ada kat situ kan. Jualan kita catat kredit 280 lah. So pulangan belian baki nombor dia adalah kredit. Jualan baki nombor kredit. Okey, nak buat pembetulan, ikut je yang betul. Allah. Okey, ikut je yang betul. Tambah 280. Jualan kredit.
Bila kita kredit juga maksudnya tambah. So ada tak Kak yang ada tak bahagian yang betul? Tak ada. So tak ada maksudnya ini adalah catatan yang salah. Okey, so kita kena betulkan dia. Kalau dia tambah, kita tolak. Okey, asal pulangan belian kredit, kita tambah, so kredit lah. Asal jualan kredit, kita tolak, so debit. So macam mana catatan dia? Debit jualan debit jualan 280, kredit pulangan belian 280. Okey, dah buat jena. Buat pula dekat ni imbangan duga kita ni. Okey, jualan debit. Okey, tengok. Jualan asal dia kredit. Ini jualan. Okey, asal kredit. Lepas tu kita debit dekat jena. So maksudnya tolak lah kredit debit. So tolak 280. Okey, pulangan belian pula. Pulangan belian asal dia kredit. Okey, kredit. Lepas tu kita kredit juga. Kita kredit juga dekat jena. So maksudnya tambah. Tambah 280. Okey. Okey, seterusnya nombor 3. Ambilan tunai, ambilan barang berkos 260 tercatat sebagai ambilan tunai. Okey, kita silap catat. Padahal kita ambil barang. Bila sebut ambilan ni, kita ambil untuk kegunaan peribadi lah. Sebenarnya kita ambil barang, tapi kita pergi catat, kita ambil duit. Kita ambil tunai perniagaan. So, salah lah. Yang kita ambil adalah barang. So, tunai tadi yang berkurang, kita dah catat tunai kita berkurang sebab kita ambil. So, kita kena tambah semula. Sebab apa tambah semula? Sebab kita bukan ambil tunai, kita ambil barang. Okey, barang niaga, belian. So, tunai tu kita kena tambah semula. Okey, ada tak tunai sini? Tunai. Okey, tak ada. So, kita anggap tunai tu daripada bank. So, tambah semula lah dekat bank ni. Berapa tambahnya? Mana dah? 260. Tambah semula dekat bank. Lepas tu, satu lagi, belian kita yang berkurang. Sebab apa belian kita berkurang? Sebab kita ambil barang. So, kita ambil barang niaga. So, belian kita pun berkurang. Okey, mana belian? Belian, pulangan belian dah. Pulangan belian, sorry. Belian yang berkurang. Okey. Belian berkurang, belian debit. Jadi, kita nak tolak lah sebab berkurang dah belian kita. Sebab kita ambil barang untuk kegunaan peribadi. So, belian berkurang 260. Okey, macam mana nak catat jena? Tadi kita buat jena dulu. Sekarang kita buat imbangan duga pula dulu. Ikutlah mana-mana pun. So, daripada imbangan duga ke jena. Okey. Yang bank, asal dia debit. 17,540 ni debit. Lepas tu kita tambah. So, debit juga. Okey. Belian pula asalnya debit. Lepas tu kita tolak. Maksudnya kredit. So, debit bank. Okey, debit bank. So, kredit belian. Okey, kredit belian 260. Okey. Okey, nombor 4. Cek bernilai 100 yang dikeluarkan kepada juru wang runcit sebagai bayaran balik telah dibukukan ke akaun belanja runcit. Okey. Cek tu bernilai 100 yang dikeluarkan kepada juru wang runcit. Ini adalah wang runcit. Okey. Kita perniagaan bagi wang runcit. Okey, untuk apa? Untuk kita belanja runcit. Itu adalah wang runcit. 100 ni wang runcit. Tapi kita silap. Kita silap catat sebagai belanja runcit. So, kita belanja runcit ni, kita kena tolak semula. Okey, belanja runcit. Kenapa tolak semula? Sebabnya 100 bukan belanja runcit. 100 ni bukan belanja runcit. Tapi sebelum ni, kita catat belanja runcit. So, kita kena tolak lah semula. Okey, 100 adalah wang runcit. Ada tak wang runcit sini? Tak ada. So, tambahlah. Wang runcit adalah aset semasa. Okey. Wang runcit berapa? 100. Aset semasa maksudnya debit lah. Okey. So, macam mana catatan jena dia? Debit wang runcit. Dah debit kita tulis ni. Debit wang runcit 100. Belanja runcit asalnya debit. Tapi kita tolak. So, kredit lah yang 100 ni. So, kredit belanja runcit. Belanja runcit 100. Okey. Okey, nombor 5. Nombor 5 padam sikit. Okay, nombor 5. Okay, nombor 5. Insurans yang dibayar termasuk 270 untuk insurans atas belian. Okey. Senang je ni kan. Nak buat, nak guna 3 kolom form.
Kalau nak guna formula 3 kolom pun boleh, kalau tak nak guna pun boleh sebab senang je ni. Okey. Insurans yang dibayar termasuk 270. Okey, insurans. Tengok ni insurans. Mana insurans? Insurans. Okey, insurans 1980. Dia kata insurans ni 1980 ni termasuk dengan 270. Maksudnya 270 yang ada dalam insurans ni bukan milik insurans tapi insurans atas belian. So kita tolak semula lah sebab bukan milik dia. Okey, 270 adalah insurans atas belian. So insurans atas belian bertambahlah 270. Kita tolak semula dekat insurans sebab hari tu kita catat 270 ni milik insurans. Padahal salah. Okey, 270 milik insurans atas belian. So tambah dekat insurans atas belian, tolak insurans. Okey, macam mana nak buat journal dia? Okey. Ini dia. Insurans asal dia debit. Okey, asal insurans debit belanja. Kita tolak, so kredit. 270 ni kredit. Okey, tengok insurans atas belian pula. Insurans atas belian pun debit, dia belanja juga. Kita tambah, so debit jugalah 270 ni. So debit insurans atas belian, kredit insurans. Okey, nombor seterusnya. Nombor 456, awal 6. Okey. Angkutan keluar sebanyak 125 telah tersilap rekod sebagai angkutan masuk. Okey, faham ayat? Senang je ni. Tak perlu pun guna formula 3 kolom ni. Okey, angkutan keluar sebanyak 125 tersilap rekod sebagai angkutan masuk. Jadi 125 ni siapa punya? Angkutan keluar. Tapi kita rekod dalam angkutan masuk. So kita tolak semulalah angkutan masuk tu. Tolak semula dekat angkutan masuk. Okay, tolak semula dekat angkutan masuk. Sebab apa kita tolak? Sebab 125 bukan angkutan masuk. Itu adalah angkutan keluar. So tambah dekat angkutan keluar. Okey. Macam mana dia punya journal? Dia punya journal angkutan masuk asal dia debit. Bila kita tolak kredit. Jadi 125 ni kredit. Okey, angkutan keluar pun debit asal dia. Bila kita tambah ni debit. Okey, so debit angkutan keluar 125, kredit angkutan masuk 125. Okey, seterusnya hutang lapuk. Hutang lapuk dihapuskan ialah 160. Okey, bila kita ada hutang lapuk, maksudnya ABT kita berkurang. Sebab apa? Sebab soheh dia tak dapat bayar. So ABT kita berkurang lah. Bila ABT berkurang, kredit. Okey, ABT berkurang, kredit. Berkurang sebanyak 160. Hutang lapuk adalah belanja. So hutang lapuk belanja. Belanja bertambah debit. Okey, so baiki imbangan duga. Hutang lapuk debit. Ada tak hutang lapuk dalam ni? Cari betul-betul. Hutang lapuk. Tak ada. So kena tambah lah. Hutang lapuk. Hutang lapuk ni belanja. So debit. Okey. 160 debit. Satu lagi ABT. ABT kredit. Okey, tengok dekat imbangan duga ni. Mana ABT? Okey, ABT asal dia debit. So kita kredit. Okay, kredit, debit, kredit tolak. So kita tolak 160. Okey. Okey, last kali. Tak muat padam. Okey, last kali. Okey. Peruntukan hutang ragu hendaklah dikira sebagai 4% daripada akaun belum terima bersih. Okey, macam mana nak kira peruntukan hutang ragu? 4% darab ABT bersih. Okey, ABT asal dia 65 60. Lepas tu kita tolak, kita tolak 160. Ini kita panggil ABT bersih lah. Ni. Ni alamak. Ni ABT bersih. So kira berapa? 6560. Okey, 256. Yang keluar daripada formula ini adalah peruntukan hutang ragu yang baru. Yang ni kita letak dalam PKK. Okey? Okey, cara dia, tengok dalam imbangan duga. Ada tak peruntukan hutang ragu? Ada. So, 433 adalah peruntukan hutang ragu yang lama. So, letak sama dengan letak nilai peruntukan hutang ragu yang baru. Okey. Kita pun banding yang lama dengan yang baru. 433 dengan 256. Semakin meningkat atau semakin berkurang?
semakin berkurang. So, kena tolak lah nak dapat 256 ni. Berkurang sebanyak berapa? 3. 3. Tolak 256. Okey, berkurang sebanyak 177. Okey, bila berkurang, itu kita panggil pengurangan hutang ragu. Okey, ada tak dalam imbangan duga? Tak ada. So, kena tambah lah. Pengurangan hutang ragu. Pengurangan hutang ragu adalah hasil. Okey, bila hasil bertambah, kredit. Okey, kalau berlaku penambahan, contohnya semakin meningkat peruntukan hutang baru, peruntukan hutang ragu yang baru ni semakin banyak. Okey, so berlakulah penambahan. Penambahan hutang ragu, penambahan peruntukan hutang ragu tu adalah bahagian, kita akan letak bahagian belanja dekat apur lah. Okey, kalau pengurangan peruntukan hutang ragu, bubuh nama penuh sikit. Okey, pengurangan peruntukan hutang ragu. Okey, kalau pengurangan hasil, sebab tu dia kredit. So, macam mana nak catat jurnal dia? Catatan jurnal dia, apa yang debit? Okey, kita tengok peruntukan hutang ragu asalnya kredit. Bila kita tolak, so debit lah 177. So, peruntukan hutang ragu debit 177. Kredit pengurangan peruntukan hutang ragu 177. Okey, habislah. Okey, buat ledger pula. Okey, nak buat ledger pula. Ledger ni kita buat daripada jurnal. Okey, kita buat berdasarkan jurnal. Okey, tengok jurnal yang pertama tentang susut nilai perabot dengan susut nilai terkumpul. So, kita buka dulu akaun susut nilai perabot. Okey, buka. Akaun susut nilai perabot. Okey, ada tak baki awal akaun susut nilai perabot ni? Okey, baki awal sebelum kita betulkan kesilapan. Tak ada. Sebabnya susut nilai perabot yang ni kita baru cari. So, tak ada baki awal. Jadi, kita terus catat yang jurnal punya lah. Okey, daripada jurnal. So, nak catat susut nilai perabot bahagian debit. Dia suruh kita bahagian debit. Apa butiran dia? Nama pasangan dia. Iaitu susut nilai terkumpul. Dia kata debit. Okey, debit. Pasangan dia susut nilai terkumpul perabot. Okey, tarikh. Tarikh sama dengan imbangan duga ni. Jun 2022, Jun 30. Sebab kita baru buat ledger. Ni ledger ni. Okey, so berapa? Tengok jurnal. 1,600. Okey, sekarang nak buka apa pula? Buka lah dia punya pasangan pula. Akaun pasangan dia, akaun ledger pasangan dia. Akaun pasangan dia adalah akaun susut nilai terkumpul perabot. Jangan tulis singkatan macam saya. Okey, tengok jurnal. Susut nilai terkumpul perabot bahagian kredit. So, catat bahagian kredit. Okey, so bahagian kredit sebelah sini lah. Okey, 2022, Jun 30. Apa butiran dia? Butiran dia, pasangan dia. Susut nilai perabot 1,600. Tak muat tu. Pandai lah awak. Okey, nombor 2. Rahman. Jurnal yang kedua. Okey, buat siap-siap. Okey. Jurnal kedua, 2 Roman mana? Okey, jualan debit 280. Nama pasangan dia pulangan belian. Jualan debit. Akaun jualan. Okey, saya ada tertinggal satu. Okey, semula ni. Okey, semula. Akaun susut nilai terkumpul perabot. Okey. 2022 Jun 30. Ada baki awal tak? Baki awal kita tengok imbangan duga sebelum kita membetulkan kesilapan. Okey, ada tak? Ada lah. Ni tengok ni, susut nilai terkumpul perabot. Okey, tak boleh mana ni. Okey, ni 1,600. Yang ni lah baki awalnya. Sebelum kita betulkan kesilapan, baki awal dia ada 1,600. Bahagian kredit. Baki awal dia kredit lah. Susut nilai terkumpul bertambah bahagian kredit baki normal dia. Okay.
baki BB, baki awal 1600. Lepas tu barulah kita catat jurnal kita pula. Jurnal kita, berdasarkan jurnal kita, susut nilai terkumpul, kredit 1600, kredit lagi 1600. So kredit lagi 1600. Nak tulis apa butiran dia? Pasangan dia. Pasangan dia adalah susut nilai perabot. Inilah pasangan dia ni. Okey. Okey, akaun jualan pula. Akaun jualan ada baki awal tak? Okey, tengok dekat imbangan duga ni. Akaun jualan. Okey, jualan kredit. Ada baki awal ni. 36,500. Kredit. Okey, kredit. So, akaun jualan bahagian kredit 2022 Jun 30. Baki awal. Berapa? 36,500. Okey. So, lepas catat baki awal, kita pun catat berdasarkan jurnal pula. Okey, jurnal tadi dia kata jualan sebelah debit 280 dengan butiran dia, nama pasangan dia, pulangan belian. Debit, ni debit, bahagian debit ni. Okey. Pasangan dia pulangan belian. Okey. Berapa? Tak ingat dah. Okey, 280. Okey. So, bukalah akaun pasangan dia, iaitu akaun pulangan belian. Okey. Tengok akaun pulangan belian jurnal dia. Okey, akaun pulangan belian kredit. So, catat sebelah kredit. Okey. Kita lupa lagi. Baki awal. Ada tak pulangan belian ni? Ada tak baki awal untuk pulangan belian? Okey, tengok dekat jurnal, dekat imbangan duga. Pulangan belian adalah sebelah kredit. 460 ni pulangan belian. Okey, so 460 lah baki awal. Sebelum kita betulkan kesilapan, pulangan belian dia 460. So kredit. Sebelah ni kredit 2022 Jun 30. Baki BB, baki awal ada berapa? 460. Bila kita tulis baki awal, barulah kita tengok jurnal yang kita betulkan kesilapan tadi. Okey. Okey, pulangan belian kredit 280. So, akaun pulangan belian kredit 280. Catat belah kredit sebab dia kata kredit. Okey, nak tulis apa butiran dia? Tulis nama pasangan dia. Nama pasangan dia jualan lah. Okey, jualan. Okey, nombor 3 pula. Ledger untuk jurnal ketiga. Ni. Akaun bank. Buka akaun bank. Akaun bank dia kata debit tadi. Akaun bank. Cari dulu baki awal dia. Ada tak baki awal bank? Tengoklah bank. Okey, tengok bank. Okey, bank. Ada baki awal dia, iaitu 17,540. Okey, debit. Okey, so bahagian debit. Catat bahagian debit lah. Jun 30. 2022. So, baki awal. Baki BB. 17. Tak muak ni. 17,540. Okey, bila dah catat baki awal, barulah kita tengok jurnal betulkan kesilapan tadi. Okey, dia kata bank debit 260. Debit 260. Debit 260. Okey, butiran dia, catat pasangan dia. Pasangan dia siapa? Pasangan dia belian. So, catatlah belian. Okey, buka pula akaun pasangan dia. Akaun belian. Okey, akaun belian. Akaun belian kredit 260. So, catat belah kredit 260. Lupa pula dah. Tak apalah, letak bawah sikit. Aduh. Kredit 260. Nak tulis apa butiran? Pasangan dia bank. Okey, pasangan dia bank. Okey, baki awal belian. Ada ke tak? Cari dari imbangan duga. Okey, belian. Mana belian? Belian debit. Okey, belian debit. Yang kredit tu jualan. So, adalah sebelum betulkan kesilapan, baki awal dia ada 26,550. So, debit. Okey, belian debit. Jun 30. Debit baki BB. Kita tulis butiran dia. Baki awal. 26,550. Okey. 26,550. Ini baki awal lah. Okey, seterusnya ledger untuk jurnal keempat. Okey. Wang runcit. Wang runcit ada baki awal tak?
Okey, wang runcit kita baru catat ni ha. Wang runcit baru catat. So tak ada baki awal lah. Ini adalah bila kita dah betulkan kesilapan. So sebelum ni dia tak ada. Wang runcit tak ada. So tiada baki awal. Kita pun catat lah daripada jena teruslah. Okey, akaun wang runcit. Okey, tengok jena dia catat. Okey, akaun wang runcit sebelah debit 100. Pasangan dia belanja runcit. So tulislah pasangan dia, tulis tarikh belanja runcit. Okey. So sekarang buka pula akaun pasangan dia, akaun belanja runcit. Okey, akaun belanja runcit. Kita tengok akaun belanja runcit kredit. So catat belah kredit. Mana belah kredit ni lah? Belah kredit sini. Sini belanja runcit ni. Belah kredit. Butiran dia nama pasangan dia. Wang runcit nama pasangan dia. Tengok ni. Ni pasangan dia ni, wang runcit. So wang runcit. Okey, belanja runcit ada baki awal tak? Ada tak nilai sebelum kita betulkan kesilapan? Okey, kita cek. So belanja runcit ada baki awal dia 312 debit. So catat belah debit. Ni sini belah debit ni. 312 baki BB. Okey. Jun 30. Okey. Next. Jena berikutnya. Insurans atas belian debit 270. Okey, akaun insurans atas belian debit. Debit tadi kan 270. Okey, ini berdasarkan jena lah. 270. Pasangan dia insurans. Okey, pasangan dia insurans. Okey. Cuba cek imbangan duga. Ada baki awal tak? Insurans atas belian. Ada. Iaitu 568 debit. Debit juga 568 baki awal. Kenapa debit? Insurans atas belian ni belanja. Okey. So belanja bertambah debit lah. Okey, buka pula akaun pasangan dia. Okey, akaun pasangan dia, akaun insurans lah. Ni pasangan dia. Okey, akaun insurans. Tengok ni, kita nak buka akaun insurans ni. Ni, nak buka akaun insurans. Akaun insurans. Okey, tengok baki awal ada ke tak dalam imbangan duga. Okey, insurans ada 1980 debit. Okey, baki awal. Okey, so kita nak catat dari jena pula. Dia kata insurans kredit 270. Kredit. Sebelah sinilah kredit 270. Butiran dia apa? Nama pasangan dia. Pasangan dia insurans atas belian. Insurans atas belian. Ni nama pasangan dia. Tengok ni insurans atas belian. Ni pasangan dia. Okey. Okey, next. Akaun angkutan keluar. Pasangan dia angkutan masuk. Okey. Angkutan keluar debit 125. Okey. Akaun angkutan keluar. Okey, kita tengok baki BB ada tak akaun angkutan keluar? Ada akaun angkutan keluar, baki awal dia 295 bahagian debit. 295 debit ni. Baki awal. Okey, tengok jena pula. Tengok jena pula. Angkutan keluar belah debit 125. Okey, debit 125. Ni debit lah ni. 125 ni debit, ni kredit. Okey, apa nak tulis butiran dia? Butiran dia nama pasangan dia. Siapa nama pasangan dia tadi? Angkutan masuk. Tulislah. Angkutan masuk. Okey, sekarang kita nak buka akaun pasangan dia pula. Akaun angkutan masuk. Okey. Okey, akaun angkutan masuk ada baki awal tak? Ada ni 385. Sebelah debit 385 baki BB. Okey. Okey, lepas tu barulah catat daripada jena tu. So tengok angkutan masuk. Angkutan masuk kredit 125. Kredit. Ni belah kredit 125 butiran nama pasangan dia tadi. Angkutan keluar. Okey, seterusnya hutang lapuk pula. Akaun hutang lapuk. Akaun hutang lapuk dengan ABT. Okey. Buka akaun hutang lapuk. Okey. Hutang lapuk ada tak baki BB dia?
Tak ada, sebabnya ni kita baru buat, kita baru cari yang ni. Okay, kita baru cari. Ni berlaku selepas membetulkan kesilapan. So, tak adalah baki awal dia. So, kita buat daripada jena lah, berdasarkan jena. Kita buat ledger berdasarkan jena. Okay, hutang lapuk, debit. Debit. Ni sebelah debit 160. Butiran dia, nama pasangan dia. Nama pasangan dia adalah ABT. Okay, akaun belum terima. Okay, sekarang kita buka pula akaun pasangan dia, akaun ABT lah. Okey, ABT ni ada ni tak? Ada baki awal tak? Okey, tengok imbangan duga. Okey, ABT, mana ABT? Okey, ada baki awal dia 6560 belah debit. Okey, so 6560 baki awal, baki BB. So berdasarkan jena pula. ABT mana ABT? ABT belah kredit. So catatlah belah kredit 160. Okay, ABT 160 belah kredit. Apa nak tulis butiran dia? Pasangan dia. Hutang lapuk. Okey. Seterusnya, ledger seterusnya adalah akaun peruntukan hutang ragu. Debit. Okey. Okey, kita cari baki BB dulu lah. Akaun peruntukan hutang ragu. Okey, cari baki BB ada tak? Peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ada ni. So 433 ini adalah dia punya ni lah baki awal lah. So kredit. Okay, kredit sebelah sini kredit 433. 433 baki awal. Jangan lupa tulis tarikh. Okay, so lepas tulis baki awal barulah kita tengok jena. Peruntukan hutang ragu debit. Debit 177. Debit belah ni. Okay, butiran nama pasangan dia. Nama pasangan dia adalah pengurangan peruntukan hutang ragu. Pengurangan peruntukan hutang ragu. Okey. Okey, dan kita buka akaun pasangan dia. Akaun pengurangan peruntukan hutang ragu. Okey. Tengok sini Ada baki awal tak? Ada baki BB tak pengurangan hutang ragu? Tak ada, sebab yang ni kita baru selesaikan, kita baru cari selepas kita betulkan kesilapan. So tak adalah baki awal. Jadi kita tengok je. Akaun pengurangan peruntukan hutang ragu adalah kredit 177. Okey, kredit 177. Butiran dia nama pasangan dia, iaitu peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu. Okey, habis dah ke? Dah habis dah. Tutuplah ledger ni. Macam mana nak tutup ledger dah belajar kan? Okey, 1600. Yang tak cukup ni baki HB, baki akhir. Baki akhir kita bawa jadi baki awal 1600. Okey, ni baki awal pada Julai 1. Julai 1. Okey, yang ni pula warna lain pula. Ni merah, mana merah? Warna hijau. Okey. Yang ni pula 1600 tambah 1600 jadi 3200. Okey, 3200. Yang tak cukup ni adalah baki akhir. Baki akhir bawa jadi baki awal 3200. Baki awal Julai 1. Okey, akaun jualan pula. Okey, yang mana besar? Debit ke kredit? Belah kredit lah besar. 36500. 36500. Okey. Berapa tu? Berapa tak cukup? 36500 tolak dengan 280. 36. Sebelah mana tak cukup? Sebelah debit. So tambahlah yang tak cukup ni. 36220 baki HB, baki akhir. Yang tak cukup tu baki akhir. Okey, so bawa kepada baki awal. Baki awal untuk bulan seterusnya, iaitu Julai 1. Berapa baki? Sama dengan baki akhir. 36220. Okey, sorry lah. Semak sikit Okey, pulangan belian pula. Macam mana nak tutup? Ada tak belah debit? Tak ada. So belah kredit je ada. Kiralah 460 tambah dengan 280. 740. 740. So yang tak cukup ni 740 lah. Baki akhir. Okey, baki akhir bawa jadi baki awal. Okey, baki awal mesti sama jumlah dia 740. Okey, tarikh Julai 1. Okey, baki akhir adalah Jun 30. Pada akhir Jun kita ada baki akhir 740. Lepas tu kita bawa bulan seterusnya. Kita bawa baki tu
kepada bulan seterusnya, iaitu Julai 1. Baki awal lah jadi. Itu maksud dia. Okey. Kambing pula. Kambing. Okey. 540 tambah 260. 800. Tak cukup bahagian kredit. Ini adalah baki akhir. Bawa jadi baki awal. Baki awal untuk bulan seterusnya lah. Julai 1. Okey. 800. Okey. Kembalian pula. Okey. Ada debit, ada kredit. So, yang mana besar? 26550. Yang besar bulan sangka ni. Yang mana tak cukup? Lah debit ke kredit? Kredit. So, ini adalah baki akhir. Yang tak cukup ni. Tak cukup berapa? Kira. 26550 tolak 2. 26. Berapa dah? 550 tolak 260. Tak cukupnya 26290. Okey, 26290. Okey. So bawa jadi baki awal bulan seterusnya Julai 1. 26290. Mesti sama dua ni. Okey. Ini baki akhir Jun 30. Dia pun bawa jadi baki awal Julai 1. Okey, ni baki awal mengikut imbangan duga pada 30 Jun. Sebelum kita betulkan kesilapan. Kena faham tu beza tu. Okey. Yang ni 100 tak cukup ni baki akhir KHB. So ia jadi baki awal kat bawah ni. Samalah nilai dia 100. Baki awal Julai 1. Okay, sama je dia. Yang mana besar, debit ke kredit? Belah debit. Yang besar bulan sangka 312. Tak cukup bahagian kredit. Berapa tak cukup ni? Okay, kira 312 tolak 100. 212. Yang tak cukup adalah baki HB. Bawa jadi baki awal Julai 1. Okay. Kalau baki akhir belah kredit, baki awal kena berlawanan lah. Belah debit. Macam tu. Okay. Insurans atas belian pula. Tak ada belah kredit. So, ikut je belah debit. 568 tambah 270. 838. 838. Lah sini kosong kan. Ikut lah. Tak cukup belah kredit. 838 lah. Baki HB. Dia pun jadi baki BB. 838. Sama. Okey. Yang ni pula. Ada debit, ada kredit nilai. So, yang mana besar? Yang besar bulan sangka. Yang mana tak cukup? Tak cukup belah kredit. So, baki akhir kat sini. So, tolak. 1980 tolak 270. 1710. So, baki BB dia, baki awal pada Julai 1 adalah 1710. Okey, angkutan keluar pula. Kira sendiri lah. Kat sini baki HB dia. Baki HB. Ni. Kat mana baki HB dia? Yang besar dalam sangka. So, dia tak cukupnya sebelah kredit. So, kat sinilah baki HB dia. Okey, hutan lapuk. 160. Yang besar 160 lah sebab ni kosong. So, dia tak cukupnya belah kredit. Tak cukup berapa? 160 lah sebab dia kosong. Okey, so baki HB. So, baki BB sebelah ni. Okey, ABT. Yang mana besar bulan sangka ni? 6560. Yang mana tak cukup belah kredit. So, ini adalah baki akhir. Yang tak cukup tu. Berapa tak cukup cari. Okey. Yang ni pun samalah. Catatan penutup ledger ni. Okey, yang besar bulan sangka. Tak cukup belah debit. So, ini adalah baki HB yang tak cukup tu. Berapa tak cukup kira? Okey, yang ni pula 177. 177 lah baki akhir dia. Baki HB dia. Okey, ini yang ni terbalik. Sekali. Okey. So, siap dah ledger kita. Ledger dah siap dah. Sekarang B. Soalan B. Dia suruh kita buat imbangan duga terselaras. Iaitu imbangan duga selepas pembetulan. Okey, sekarang kita kan dah catat yang biru-biru ni. Kita catat dah ini adalah selepas pembetulan. So, kita salin je lah. Okey, tulis dah imbangan duga ni. Boleh tajuk ni. Imbangan duga pada syarikat Rushmore. Okey. Debit apa? Kredit. Tak ada. Okay, debit kredit RM. Okay, hutang lapuk. Tulis hutang lapuk dulu. Hutang lapuk adalah belanja debit 160.
Wang runcit. Okey, wang runcit adalah aset. So, debit 100. 3 je yang kita dah buat. Perabot pula. Perabot, kos. Berapa mana-mana? 8,000. Debit. Debit 8,000. Kat mana dah? Susut nilai terkumpul perabot 1,600 tambah 1,600. Okey, kena tambah lah. Kita kena ambil kira pembetulan kesilapan. So, 3,200. Kredit. Okey, 3,200. Okey. Modal. Yang ni, nak letak debit kredit, kita kena kira baki normal dia. Baki normal modal kredit. So, kena letak belah kredit lah. Okey, so kredit. Berapa ni modal dia? 30,000. Lepas modal, ambilan. Okey. Ambilan. Mana ambilan? 1850. Debit. Ambilan bertambah. Debit. Okey, nak buat imbangan duga, kena ambil kira. Nak tentukan debit kredit, kena tengok baki normal dia. Okey. Okey, bank. Bank, debit. Bank bertambah aset kan? Debit lah. Okey, bank. Ada tak berlaku pembetulan kesilapan? Ada. Jadi, 17,540 tambah 260. 17,800. Okey, bank. Okey, lepas bank, inventory. Inventory awal 1 Julai 2021. Awal lah ni. Sebabnya akhirnya 30 Jun 2022. Okey, inventory 1280. Inventory bertambah debit 1280. Okey. Belian dan jualan. Okey, belian dan jualan. Kita tengok dia lah. Okey, belian 26,550 berlakunya pembetulan kesilapan. So, 26,550 tolak 260. Jadi, belian dah berubah lah. Okey, belian bertambah debit. So, debit ni belian 26,290. Jualannya kredit. Okey, jualan dia tak perubahan. Ada. Ni, 36,500 tolak 280. 36,500 tolak 280. Okey, 36,220. 36,220. Okey, macam mana nak tentukan debit kredit dalam imbangan duga? Baki normal. Okey, jualan bertambah kredit. Baki normal. Okey, kira baki normal dia. Kira yang normal lah. Okey, belanja bertambah, debit, hasil bertambah, kredit. Macam tu. Okey, next. Pulangan jualan dan pulangan belian. Pulangan jualan dan pulangan belian. Sebelah debit, pulangan apa? Okey, sebelah debit, pulangan jualan. Okey, pulangan jualan tak ada perubahan 520. Pulangan belian sebelah kredit ada perubahan 460 tambah 460 tambah 280 740. Okey. Seterusnya angkutan masuk. Okey, angkutan masuk ni kategori belanja. Belanja bertambah debit. So, kena letak kat debit lah. Okey, angkutan masuk. Ada pembetulan kesilapan tak? Ada. 385 tolak 125. 260. Angkutan keluar pun kategori belanja. So, debit. Okey, angkutan keluar pun ada pembetulan kesilapan. 295 tambah 125. 295 tambah 125. Okey, 420. Okey, seterusnya insurance. Insurance adalah belanja bertambah debit. So, kena catat belah debit lah. Okey, ada pembetulan kesilapan? Ada. 1980 tolak tolak 270. 1980 tolak 270. Jadi 1710. Okey, gaji pula. Gaji belanja bertambah debit. So, kena catat belah debit. Tiada perubahan kat atas gaji 5088. Okey, diskaun. Ada belah debit, ada belah kredit. Kalau diskaun belah debit, itu adalah belanja. Diskaun diberi. Kalau belah kredit, diskaun diterima. Okey, tiada perubahan. 223 338. Okey. Belanja runcit. Okey, belanja runcit. Ada perubahan? Ada. 312 tolak 100. 212. Belah debit lah belanja. Okey, sewa ni belah debit. So, sewa dibayar, belanja. Tiada perubahan. 2850. Peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu. Ambil yang baru ni. 256. Peruntukan hutang ragu adalah kontra kepada ABT. ABT debit, kalau kontra
kredit lah peruntukan hutang ragu. 2, 5, 6. Okey. Okey, lepas tu akaun belum terima dan akaun belum bayar. Akaun belum terima, ada perubahan. 6560 tolak 160. 6,400. ABT adalah aset bertambah debit. ABB adalah liability. So liability kredit, tiada perubahan. 5395. Okey, seterusnya upah ni belanja. Ada perubahan? Tiada. 725. Panjang imbangan duga kita. Okey. Insurans atas belian. Insurans atas belian adalah belanja, so debit lah. Ada perubahan? Ada. 568 tambah 270. 838. Okey. Okey, susut nilai perabot. Okey, susut nilai perabot. Okey, ini adalah belanja, letak dekat apur. So debit belanja. 1,600. Okey, pengurangan peruntukan hutang ragu. Pengurangan peruntukan hutang ragu ni hasil, so sebelah kredit. 177. Okey, habis. Ada lagi tak? Tak ada dah. Kita catat tak ada dah. Habis. So kira lah. Imbang ke tak ni debit dengan kredit ni? Kira. Okey, kira. Kira lah kredit dululah. Ikutlah debit kredit pun. 3,200 tambah 30,000 tambah 36,220 tambah 740 tambah 338 tambah 256 tambah 5 39 tambah dengan 5395 tambah 177. So Allah, total sebelah kredit adalah 76,326. Okey, sebelah debit pula. Imbang ke tak ni? Okey, 160 100 8,000 1850 17,800 1280 26 290 520 260 420 berapa? 1710 5088 223 212 2850 6,400 725 838 1,600. Okey, so samalah. 76,326 sama. Kita dah buat dah B. Imbangan duga terselaras. Sekarang kita kena buat penyata kewangan. Buat apur dulu, lepas tu buat PKK. Buat sendirilah yang tu, okey? Okey. Kalau nak buat apur dan PKK, kita tengok imbangan duga yang terselaras ni. Warna hijau yang ni, yang B yang kita buat ni. Berdasarkan ni je. Tapi jangan lupa inventory akhir. Inventory akhir kita tak letak dalam imbangan duga. Tapi inventory akhir kita letak dalam apur, dalam PKK. So jangan lupa tentang inventory akhir. Okey?